Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 5, iaitu latih ekstensif pada muka surat 32 sehingga 33. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Tulis hubungan ubahan bagi setiap yang berikut. Soalan A. W berkadaran langsung dengan kuasa 3X. Jadi, ini adalah bentuk hubungan ubahan terlibat. Soalan B. A berubah secara langsung dengan B dan secara songsang dengan kuasa 3C. Oleh itu, ini adalah jawapan untuk hubungan ubahannya. Soalan C. P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa 2R. Ini adalah hubungan ubahan terlibat. Soalan D. Jarak yang dilalui S meter oleh sebuah basikal berubah secara langsung dengan pecutannya A meter sesaat-sesaat dan kuasa 2 masa yang diambil T saat. Maka jawapannya adalah hubungan ubahan seperti ini. Soalan 2. Raja di sebelah menunjukkan graf Y melawan 1 per punca kuasa 3X. Tuliskan hubungan antara Y dengan punca kuasa 3X menggunakan simbol berkadaran. Perhatikan graf di sini. Graf tersebut adalah graf Y melawan 1 per punca kuasa 3X yang menunjukkan satu garis lurus bermula daripada asalan, iaitu melalui asalan. Maka dikatakan bahawa Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 3X. Soalan 3. Tuliskan hubungan ubahan berikut dalam bentuk ayat. Untuk soalan A, jawapannya ialah Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Untuk soalan B, ayatnya adalah I berubah secara songsang dengan F. Bagi soalan C pula, jawapannya ialah P berubah secara langsung dengan punca kuasa 3Q dan secara songsang dengan R. Untuk soalan D ini, jawapannya ialah N berubah secara langsung dengan P dan Q kuasa 2 dan secara songsang dengan punca kuasa 2R. Soalan 4. Nyatakan sama ada setiap yang berikut mempunyai hubungan Y berubah secara langsung dengan X atau tidak. Untuk mengetahui sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau tidak, ini bermaksud Y apabila dibahagi dengan X, ia akan sama dengan suatu pemalar. Ini akan membawa maksud Y berubah secara langsung dengan X. Soalan A, X tolak Y sama dengan 0. Kita pindahkan Y ke sebelah, akan dapat persamaan Y sama dengan X. Kemudian, kita bahagikan kedua-dua belah ini dengan X, maka akan membentuk persamaan Y per X sama dengan 1, di mana 1 adalah pemalar. Oleh itu, jawapannya adalah ya. Soalan B, Y tambah 3 sama dengan X. Kita pindahkan nombor 3 ini ke sebelah menjadi hasil tolak. Kemudian, kita bahagikan kedua-dua belah ini dengan X. Akan dapat persamaan seperti ini. Perhatikan bahawa hasil bahagi Y per X ini bukan suatu pemalar, di mana ia masih melibatkan pemboleh ubah X. Oleh itu, jawapannya adalah tidak. Soalan C. X darab Y sama dengan 10. Untuk persamaan ini, perhatikan bahawa ini adalah hasil darab X dengan Y. Dan kita dah belajar bahawa kalau kita darabkan X dengan Y, maksudnya Y adalah berubah secara songsang dengan X. Maka ini bukan ubahan langsung. Jawapannya adalah tidak. Soalan D. X per Y sama dengan 0,5. Kita songsangkan kedua-dua belah ini, di mana songsangkan X per Y menjadi Y per X, kemudian songsangkan 0,5 menjadi 1 per 0,5. Oleh itu, kita akan dapat Y per X akan sama dengan 2, di mana nombor 2 ini juga adalah suatu pemalar. Maka jawapannya adalah ya. Soalan 5. Hitung pemalar K bagi setiap yang berikut. Soalan A. L berubah secara langsung dengan kuasa 3M. L sama dengan 16.384 apabila M sama dengan 3.2. Ini adalah bentuk hubungan ubahannya. Kita tuliskannya dalam bentuk persamaan. Ini merupakan nilai L dan M yang diberikan dalam soalan. Kita gantikan ke dalam persamaan di atas tadi. Akan dapat bahagian ini. Kemudian kita pindahkan 3.2 kuasa 3 ke sebelah menjadi hasil bahagi. Maka nilai K akan sama dengan 0.5. Soalan B. H berubah secara langsung dengan A dan kuasa 2B. H sama dengan 96 apabila A sama dengan 18 dan B sama dengan 4. Ini adalah hubungan ubahannya. Kita tuliskannya dalam bentuk persamaan. Kemudian gantikan nilai-nilai HAB yang diberikan dalam soalan ke dalam persamaan di atas tadi. Seterusnya, kita pindahkan dua nombor ini ke sebelah menjadi hasil bahagi. Akan dapat bahagian ini, di mana nilai K adalah sama dengan 1/3.
Soalan C, P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2 dan R, dan secara songsang dengan punca kuasa 3S. P sama dengan 17,1 apabila Q sama dengan 4,5, R sama dengan 9, dan S sama dengan 3.375. Ini adalah hubungan ubahannya. Kita tuliskannya dalam bentuk persamaan. Ini adalah nilai-nilai P, Q, R, dan S yang diberikan dalam soalan. Kita gantikan kumpulan nilai ini ke dalam persamaan tadi, akan dapat bahagian ini. Seterusnya, ini dibawa ke sebelah menjadi hasil darab. Manakala dua nombor di atas ini dibawa ke sebelah menjadi bahagi, iaitu seperti ini. Maka nilai K akan sama dengan 1,4. Soalan 6. Diberi M berubah secara songsang dengan N dan P. Jika M sama dengan 6 apabila N sama dengan 0,4 dan P sama dengan 5. Tuliskan satu persamaan yang menghubungkan M, N, dan P. Berikut adalah hubungan ubahan yang diberikan dalam soalan. Kita tuliskannya dalam bentuk persamaan. Kemudian kita ganti masuk nilai M, N, P yang diberikan dalam soalan ke persamaan tadi. Akan dapat bahagian ini. Seterusnya, kita pindahkan dua nombor ini ke sebelah menjadi hasil darab. Dan kita akan dapat nilai K sama dengan 12. Nilai K 12 ini diganti masuk ke dalam persamaan tadi. Akan dapat persamaan baharu iaitu M sama dengan 12 per NP. Soalan 7. Diberi F berubah secara langsung dengan G kuasa 2H dan F sama dengan 24 apabila G sama dengan 4 dan H sama dengan 5. Hitung nilai G apabila F sama dengan 5.88 dan H sama dengan 10. Langkah pertama, kita tuliskan bentuk persamaannya daripada hubungan ubahan tadi. Ini merupakan nilai-nilai F, G, dan H yang diberikan dalam soalan. Kita gantikan ke dalam bentuk persamaan tadi, akan dapat bahagian ini. Seterusnya, pindahkan dua nombor ini ke sebelah menjadi hasil bahagi, seperti ini. Akan dapat nilai K sama dengan 0.3. Nilai K ini kita ganti masuk ke dalam persamaan di atas tadi, maka akan membentuk persamaan baharu, iaitu F sama dengan 0.3 G kuasa 2H. Kemudian, ini adalah nilai yang diberikan dalam soalan, yaitu F sama dengan 5.88, H sama dengan 10. Kita gantikannya ke dalam persamaan baharu yang kita dapat tadi. Akan dapat bahagian ini. Kemudian, kita pindahkan dua nombor ini ke sebelah menjadi hasil bahagi seperti ini, di mana jawapannya akan sama dengan 1.96. Kemudian, kita punca kuasa 2 kan ke dua-dua belah ini. Kita akan dapat jawapan G adalah sama dengan positif negatif 1.4, iaitu kita tulis sebagai G sama dengan 1.4 atau G sama dengan negatif 1.4. Sebenarnya ada langkah alternatif untuk jawab soalan 7 ini, yaitu konsep pergadaran. Ini adalah hubungan ubahan yang diberikan dalam soalan. Jadi, daripada hubungan ubahan ini, disebabkan F berubah secara langsung dengan kuasa 2G dan juga berkadar langsung dengan H, maksudnya kita ambil F dibahagi dengan G kuasa 2 dan juga dibahagi dengan H, akan membentuk persamaan seperti ini. Kemudian kita labelkan dua kumpulan nilai yang diberikan dalam soalan sebagai F1, G1 dan H1 dan juga F2, G2 dan H2. Kita gantikan dua kumpulan nilai ini ke dalam persamaan yang kita bentuk tadi seperti ini. Seterusnya, dengan menggunakan kaedah darab silang, kita akan dapat ungkapkan persamaan itu menjadi begini, di mana jawapan G kedua kuasa 2 akan sama dengan 1.96. Seterusnya, kita punca kuasa 2 kan ke dua-dua belah ini, di mana kita akan dapat nilai G kedua adalah sama dengan positif atau negatif 1.4. Jadi, kita tulis jawapan G2 adalah sama dengan 1.4 ataupun negatif 1.4. Soalan 8. Jadual di sebelah menunjukkan perubahan tiga kuantiti. Diberi Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Hitung nilai M dan nilai N. Ini adalah bentuk hubungan ubahannya. Kita tuliskan dalam bentuk persamaan. Kemudian dengan merujuk jadual, kita ambil nilai-nilai pada lajur pertama untuk digantikan ke dalam persamaan di atas tadi. Jadi kita akan dapat seperti ini. Seterusnya kita pindahkan ini ke sebelah menjadi hasil darab. Nombor ini ke sebelah menjadi hasil bahagi, yaitu seperti ini, di mana K adalah sama dengan 24. Nilai K ini diganti balik ke dalam persamaan di atas tadi. Kita akan dapat persamaan baharu Y sama dengan 24X per punca kuasa 2Z.
Kemudian, kita mula mencari nilai M dahulu, di mana yang ini adalah nilai-nilai dalam lajur kedua dalam jadual. Kita gantikannya ke dalam persamaan baharu yang kita baru dapat tadi, seperti ini, dan kita akan dapat nilai M sama dengan 9.6. Seterusnya, yang ini adalah nilai-nilai pada lajur ketiga dalam jadual. Kita gantikan ke dalam persamaan baharu tadi, akan dapat bahagian seperti ini. Kemudian yang ini tukar tempat, seperti ini, jawapannya akan sama dengan 0.8. Akhir sekali kita kuasa duakan kedua-dua belah ini, dan kita akan dapat jawapan N sama dengan 0.64. Sekarang mari kita cuba jawab soalan 8 dengan kaedah kedua, iaitu konsep perkadaran. Ini adalah hubungan ubahan yang kita dapat tadi. Ini bermaksud untuk dapat persamaan, kita kena darabkan Y dengan punca kuasa 2Z sebab dia adalah berubah secara songsang. Kemudian Y berubah secara langsung dengan X, maka ia kena bahagi dengan X. Oleh itu akan terbentuklah persamaan seperti ini. Seterusnya kita ambil nilai-nilai pada lajur pertama dalam jadual dan label sebagai Y1, X1 dan Z1. Manakala nilai-nilai pada lajur kedua dalam jadual dilabel sebagai Y2, X2 dan Z2. Dua kumpulan nilai ini diganti masuk ke dalam persamaan tadi. Seperti ini. Kemudian kita buat kaedah darab silang, akan dapat bahagian seperti ini di mana M adalah sama dengan 9.6. Seterusnya, kita ulangi langkah yang sama, iaitu daripada jadual, kita ambil nilai-nilai pada lajur pertama dan label sebagai Y1, X1 dan Z1, manakala nilai-nilai pada lajur ketiga dilabel sebagai Y2, X2 dan Z2. Dua kumpulan nilai ini diganti masuk ke dalam persamaan tadi seperti ini. Sama juga kita buat kaedah darab silang, akan dapat bahagian seperti ini, di mana jawapannya adalah sama dengan 0.8. Seterusnya kita kuasa duakan kedua-dua belah ini, di mana nilai N adalah sama dengan 0.64. Soalan 9. P berubah secara songsang dengan Q dan diberi Q sama dengan 3R tolak 2. Diberi P sama dengan 0.02 apabila R sama dengan 4. Soalan A, ungkapkan P dalam sebutan Q. Ini merupakan hubungan ubahan yang dinyatakan dalam soalan. Diberi juga persamaan Q sama dengan 3R tolak 2 dan juga nilai R sama dengan 4. Kita gantikan nilai R4 ini ke dalam persamaan yang diberikan di atas ini. Seperti ini, akan dapat nilai Q sama dengan 10. Oleh itu, kita tahu bahawa apabila P sama dengan 0.02, Q adalah sama dengan 10. Ini adalah bentuk persamaan yang kita dapat daripada hubungan ubahan tadi. Kita gantikan nilai P, Q itu ke dalam bentuk persamaan ini, seperti ini. Pindahkan 10 ke sebelah menjadi hasil darab, seperti ini. Oleh itu, nilai K adalah sama dengan 0.2. Kita gantikan nilai K ini ke dalam persamaan di atas ini, akan membentuk persamaan baharu P sama dengan 0.2 per Q. Soalan B. Hitung nilai R apabila P sama dengan 5. Apabila P sama dengan 5, kita gantikan ke dalam persamaan tadi ini, akan dapat bahagian ini. Kemudian, dua bahagian ini tukar tempat, seperti ini, maka nilai Q akan sama dengan 0.04. Ini adalah persamaan yang diberikan dalam soalan. Kita gantikan nilai Q 0.04 ke dalam persamaan, seperti ini. Kemudian, pindahkan 2 ke sebelah menjadi hasil tambah, pindahkan 3 ke sebelah menjadi hasil bahagi. Seperti bahagian ini, di mana jawapan R adalah sama dengan 0.68. Soalan 10. Arus elektrik I ampere berubah secara langsung dengan kuasa P watt dan secara songsang dengan voltan V volt bagi suatu peralatan elektrik. Diberi bahawa sebuah pengering rambut dengan kuasa 550 watt dan voltan 240 volt menggunakan arus elektrik 2.2 ampere. Hitung arus elektrik yang digunakan oleh sebuah kipas dengan kuasa 75 watt dan voltan 240 volt. Ini adalah hubungan ubahan yang dinyatakan dalam soalan. Kita tuliskan dalam bentuk persamaan seperti ini. Nilai-nilai P, V, I ini adalah nilai yang diberikan dalam soalan. Kita gantikan ke dalam persamaan ini tadi, seperti ini. Kemudian kita pindahkan 240 ke sebelah menjadi hasil darab, 550 ke sebelah menjadi hasil bahagi. Oleh itu, nilai K yang kita dapat adalah 0.96. Nilai K ini diganti ke dalam persamaan tadi akan membentuk persamaan baharu iaitu I sama dengan 0.96P per V.
Seterusnya, apabila P sama dengan 75, V sama dengan 240, kita gantikan ke dalam persamaan baharu tadi, seperti ini, dan kita akan dapat nilai I adalah sama dengan 0.3 ampere. Sekarang kita cuba buat dengan kaedah kedua, iaitu konsep perkadaran. Ini adalah kumpulan nilai pertama yang diberikan dalam soalan, kita label sebagai P1, V1 dan I1. Manakala kumpulan nilai kedua, kita label sebagai P2, V2 dan I2. Hubungan tadi adalah I berubah secara langsung dengan P secara songsang dengan V. Maksudnya, kita kena ambil I bahagi dengan P, kemudian darab dengan V. Akan membentuk persamaan ini. Seterusnya kita ganti masuk dua kumpulan nilai tadi seperti ini. Kemudian dengan kaedah darab silang akan dapat bahagian seperti ini, di mana nilai I akan sama dengan 0.3 ampere. Soalan 11. Luas permukaan melengkung L cm persegi sebuah kon berubah secara langsung dengan jejari tapaknya J cm dan tinggi condong S cm. Diberi L sama dengan 88 cm persegi apabila J sama dengan 3.5 cm dan S sama dengan 8 cm. Soalan A, hitung nilai L apabila J sama dengan 5 cm dan S sama dengan 9.8 cm. Ini adalah hubungan ubahan yang dinyatakan dalam soalan. Kita tuliskannya dalam bentuk persamaan. Seterusnya, ini adalah kumpulan nilai LJS yang diberikan dalam soalan tadi. Kita gantikan ke dalam persamaan di atas tadi seperti ini. Kemudian, pindahkan dua nombor ini ke sebelah menjadi hasil bahagi seperti ini, di mana nilai K adalah sama dengan 3.143. Nilai K ini diganti masuk ke dalam persamaan di atas tadi akan bentuk persamaan baharu L sama dengan 3.143 JS. Seterusnya, apabila J sama dengan 5, S sama dengan 9.8, kita gantikan ke dalam persamaan baharu tadi seperti ini, di mana nilai L akan sama dengan 154.1 cm persegi. Kita juga boleh jawab soalan ini menggunakan konsep perkadaran, di mana kita labelkan kumpulan nilai pertama sebagai L1, J1 dan S1, manakala kumpulan nilai kedua sebagai L2, J2 dan S2. Hubungan ubahan tadi adalah L berubah secara langsung dengan J dan S. Jadi, ini bermaksud kita kena ambil L dibahagi dengan J dan juga S. Akan membentuk persamaan seperti ini. Kemudian kita ganti masuk dua kumpulan nilai tadi. Seterusnya buat kaedah darab silang. Kita akan dapat nilai L2 adalah seperti ini, iaitu jawapan akhirnya adalah 154 cm persegi. Soalan B. Apakah perubahan pada luas permukaan melengkung jika tinggi condongnya berkurang dan jejari tapak adalah tetap? Kita tahu bahawa L adalah berubah secara langsung dengan J dan S. Dan dinyatakan dalam soalan bahawa jejari tapak adalah tetap, maksudnya tidak berubah. Oleh itu, apabila tinggi condongnya berkurang, disebabkan mereka adalah berubah secara langsung, maka luas permukaan melengkung juga akan berkurang. Soalan 12. Diberi Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan W. Jika Y sama dengan 0.9 apabila X sama dengan 18 dan W sama dengan 5, hitung A, nilai W apabila Y sama dengan 20 dan X sama dengan 6. Jadi ini adalah hubungan ubahan terlibat. Kita tuliskan bentuk persamaannya, kemudian ganti masuk nilai Y, X dan W yang diberikan dalam soalan. Seperti ini. Seterusnya, pindahkan 5 ke sebelah menjadi hasil darab, 18 ke sebelah menjadi hasil bahagi. Seperti ini. Dan nilai K adalah sama dengan 0.25. Kita gantikan nilai K ini ke dalam persamaan di atas tadi. Oleh itu, Y akan sama dengan 0.25 X per W. Kemudian kita boleh jawab soalan, iaitu apabila Y sama dengan 20, X sama dengan 6. Kita gantikan ke dalam persamaan baharu tadi, seperti ini. Kemudian, tukar tempat dua bahagian ini, akan dapat bahagian seperti ini dan W adalah sama dengan 0.075. Sekarang mari kita cuba konsep perkadaran untuk jawab soalan ini. Kita labelkan kumpulan nilai pertama sebagai Y1, X1 dan W1, manakala kumpulan nilai yang kedua sebagai Y2, X2 dan W2. Hubungan ubahan tadi adalah Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan W. Ini bermaksud kita kena darabkan Y dengan W, kemudian bahagikan mereka dengan X. Akan membentuk persamaan ini. Seterusnya kita ganti masuk dua kumpulan nilai di atas tadi, seperti ini.
Dan dengan kaedah darab silang, kita akan dapat nilai W2 seperti ini yang bersamaan dengan 0.075. Soalan B, hitung peratusan ubahan bagi Y apabila X bertambah sebanyak 10% dan W berkurang sebanyak 20%. Ini adalah nilai X pertama yang diberikan, iaitu 18. Untuk cari nilai X yang baharu, kita ambil 18 darab dengan pertambahan 10% tadi, iaitu 1.1. 1.1 ini diperolehi dengan ambil 110 dibahagi dengan 100. Maka jawapan X baharu adalah 19.8. Begitu juga dengan nilai W yang asal adalah 5. Disebabkan ia berkurang sebanyak 20%, maksudnya ia adalah 80/100. Akan dapat nilai 0.8 didarab dengan 5, di mana W yang baharu adalah sama dengan 4. Ini adalah bentuk persamaan yang kita boleh dapat dari soalan A tadi. Kita ganti masukkan nilai X dan W yang baharu tadi, maka nilai Y baharu adalah 1.2375. Untuk kira peratusan pertambahannya, kita akan ambil nilai Y yang baharu 1.2375 tolak dengan nilai Y yang asal 0.9 dibahagi dengan nilai Y yang asal 0.9 darab dengan 100%, maka akan dapat 37.5%. Oleh itu, jawapannya adalah peratusan ubahan bagi Y adalah 137.5%. Ini bermaksud Y bertambah sebanyak 37.5%. Soalan 13. Kelajuan S sebuah basika berubah secara langsung dengan bilangan putaran peda basika per minit P dan bilangan gigi gia depan D dan secara songsang dengan bilangan gigi gia belakang B. Santami menunggang sebuah basika pada kelajuan 26.4 km per jam. Putaran peda basikanya ialah 75 putaran per minit dengan bilangan gigi gia depan ialah 40 dan gia belakang adalah 20. Uraikan perubahan laju basika Santami jika dia meningkatkan putaran peda basikanya kepada 90 putaran per minit. Ini adalah hubungan ubahannya, kita tuliskan dalam bentuk persamaan. Diberi dalam soalan, S adalah sama dengan 26.4 km sejam. Perhatikan unit di sini adalah dalam jam, manakala nilai di sini 90 putaran per minit. Oleh itu, kita kena tukarkan jam ke dalam minit. Sejam ini bermaksud 1 jam. Jadi kita tukarkan jam ke dalam minit, kita kena darab dengan 60. Oleh itu, jawapan S adalah sama dengan 0.44 dalam unit kilometer seminit. Seterusnya, ini adalah nilai yang telah diberikan dalam soalan. Kita gantikan semua nilai ini ke dalam persamaan tadi, seperti ini. Kemudian pindahkan 20 ke sebelah menjadi hasil darab. Dua nombor ini ke sebelah menjadi hasil bahagi, seperti ini. Dan K adalah sama dengan 11/3750. Kita ganti pula nilai K ini ke dalam persamaan tadi akan membentuk persamaan baharu. S sama dengan 11 PD per 3750B. Seterusnya, diberikan dalam soalan juga, apabila P sama dengan 90 putaran per minit. Ingat bahawa bilangan gia depan dengan belakang adalah tetap sama, tidak berubah, iaitu 40 dan 20. Kita gantikan semua nilai ini ke dalam persamaan tadi, akan dapat nilai S bersamaan dengan 66/125 ataupun 0.528 km seminit. Seterusnya, kita nak tukarkan unit minit ini ke dalam jam. Jadi, seminit ditukarkan ke dalam jam bermaksud kita kena ambil 1 dibahagikan dengan 60. Oleh itu, ia akan sama dengan 31.68 km sejam. Untuk mengira perubahan laju basika Santami, kita ambil laju baharu tolak dengan laju asal. Akan dapat 5.28 km sejam. Oleh itu, Santami meningkatkan kelajuannya sebanyak 5.28 km per jam. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.